Oh. Boleh cerita sikit apa sebab ataupun pencetus untuk masuk Islam? Sebenarnya saya tak minat ni sejak saya sekolah lagi. Cuma family bapa saya lah, dia macam kurang setuju. Jadi saya simpan niat tu sampailah saya ni. Even saya masuk Islam pun orang pun saya tak tahu. Oh. Bila sampai dekat Islam tu bapa saya nampak, dia pun tanya saya. Sebab macam mana nak cakap, sebab saya asal daripada broken family. So saya tak, ini pun macam suruhan Hmm. tak maaf. Lepas tu perjalanan hidup pun macam tak tenang. Bila dah macam kenal Islam tu, dah masuk, saya baru macam dah tenangnya. Hmm. Oh. Apa ni masuk Islam, lepas tu berapa lama nak kahwin tu? Ataupun mana bukan masuk Islam sebab nak kahwin dah? Suami orang mana? Orang sini? Dulu dia bekerja? Oh, dia kerja apa tu? Kontrak? Sekarang tak bekerja? Anak berapa orang dah? 6. 6 orang. Yang sulung? Oh, Masya Allah, besar dah. Yang bongsu? Ha? Jadi sekarang hubungan dengan keluarga mak ayah masih okey? Okey, sejak masuk Islam ada belajar pasal solat apa semua. Belajar di mana? Ustazah yang tempati LKN tu, dia ajar saya secara personal. Hostel personal lah. Lepas tu saya dah macam, dia pun dah kahwin, dia pasti dah ada sekolah dari situ. Saya macam start. Oh, tak ada ikut kelas formal dengan jabatan agama ke tak? Memang tak ada. Memang kelas anak personal dengan yang ustazah tu. Selama duduk kat sini pun tak ada belajar ikut kelas. Saya cuba cari-cari, tapi saya tak tahu mana. Macam di masjid ni tak ada buat kelas untuk mu'alaf. Oh, tak ada. Macam mana boleh kena Ustazah Intan? Kena daripada ustazah ni. Oh. Ustazah ni ada kawan-kawan lah. Sebab Hmm. saya senang kan, dia nak belajar, tu saya pergi Google. Hmm. Okey. Okey. Salam. Oh, masuk Islam 2021. Baru 2 tahun. Suami orang apa? Oh.
Habis suami orang Melayu. Habis interaksi dengan suami dengan apa? Bahasa apa? Bahasa Melayu lah. Oh. Suami dia kerja apa? Properti ya. Maisarah kerja? Tak bekerja, dah ada anak. Di sini tinggal kat mana? Oh, Pasir Putih. Ah. Tapi ada belajar lah solat apa semua, ada belajar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allah sebut di awal surah Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Allah kata Alif Lam Mim, Zalikal kitab, itulah kitab. Kitab itu ialah Al-Quran. La raiba fih, yang tidak ada keraguan pun. Maksudnya semua dalam Al-Quran adalah benar. Semua dalam Al-Quran adalah baik. Semua dalam Al-Quran adalah adil. Dan tidak ada sedikit pun keraguan. Tapi dia adalah hudan, petunjuk. Bukan untuk semua orang. Dia hanya petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi di awal surah Baqarah ni Allah cerita tentang jenis-jenis manusia. Pertama Allah sebut orang yang bertakwa. Dan ciri-cirinya dia beriman dengan benda gaib. Benda gaib yang paling besar, yang paling utama ialah Allah lah. Allah tak nampak. Tapi tanda Allah tu ada banyak. Tanda kebesaran Allah terlalu banyak dan jelas. Jadi ciri-ciri pertama orang yang bertakwa, orang beriman ialah dia beriman dengan benda yang tak nampak. Dan itulah yang membezakan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia percaya pada benda yang nampak. Selagi dia tak nampak, dia tak akan percaya. Tapi orang beriman berbeza. Orang beriman, dia percaya pada benda yang tak nampak. Allah tak nampak. Tapi bukti Allah tu ada, banyak. Kan? Tengok langit, itu tanda ada pencipta. Pencipta yang hebat. Sebab langit tu menunjukkan hebat. 7 lapis, tinggi, tanpa tiang. Maka penciptanya lagi hebat. Kemudian lepas tu Allah sebut orang yang kafir. Ataupun orang yang bukan Islam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Golongan kedua manusia ialah orang yang tak beriman. Kalau bagi peringatan ataupun tak, mereka ni sama. Mereka tetap tak beriman kepada Allah. Golongan ketiga Allah sebut ialah orang munafik. Wa minan nasi, Allah kata, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada golongan manusia yang mendakwa, yang mengaku dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tapi Allah kata wa ma hum bimu'minin, mereka sebenarnya tak beriman. Jadi Allah kata manusia ada 3 jenis. Pertama, yang beriman. Zahirnya beriman, dalam hatinya beriman. Itu namanya orang Islam, orang beriman, orang bertakwa. Golongan kedua, yang tak beriman. Ataupun dipanggil orang kafir. Siapa ni? Yang zahirnya tak beriman, dalam hatinya pun tak beriman. Dia tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada kehidupan selepas mati. Itu yang bukan Islam. Tapi ada golongan ketiga.
Boleh faham? Golongan ketiga siapa? Allah kata ada sebahagian manusia yang mulut dia cakap beriman. Amanna billah, kami beriman dengan Allah. Kami beriman dengan hari akhirat. Tapi Allah kata, wa ma hum bimu'minin, mereka sebenarnya tak beriman. Siapa ni? Namanya munafik. Iaitu beriman pada zahir, tapi hati tak beriman. Jadi ada 3 jenis. Satu, yang beriman zahir dan batin. Yang kedua, yang tak beriman zahir dan batin. Zahir pun dia tak beriman pada Allah, dalam hati pun tak beriman. Yang ketiga, golongan munafik. Munafik ni zahirnya nampak macam orang Islam, solat, tapi hati dia tak beriman. Dalam 3 golongan ni, yang selamat satu je. Yang selamat satu je. Siapa? Yang beriman zahir dan beriman dalam hati. Mulut dia cakap beriman, hati dia pun yakin pada Allah. Dan anggota badan dia pun belajar agama dan taat pada perintah Allah. Zahir dan batin sama. Ini golongan yang selamat. Satu golongan saja yang selamat. Yang dua lagi, satu kafir, zahir tak beriman, batin pun tak beriman. Ini tak akan selamat. Dia akan masuk neraka dan kekal selamanya. Golongan kedua, zahirnya Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia solat, dia puasa, tapi dalam hati dia tak beriman. Golongan ni tak selamat. Sebab apa? Sebab dia berpura-pura. Tahu kan berpura-pura? Tahu? Apa bahasa Cina berpura-pura? Ha? Kuat sikit, kita pun nak belajar juga. Sia-sia. Cia-cia. Cia-cia. Bahasa Melayu sia-sia. Kan? Cia-cia. Kan? Bahkan yang cia-cia ni, yang zahirnya Islam, tapi dalam hati tak beriman, lagi teruk daripada yang non-Muslim. Bila dia masuk neraka, neraka paling bawah. Kenapa? Sebab dia cia-cia. Dia berpura-pura. Allah suka tak suka orang yang berpura-pura. Kan? Zahir nampak Islam tapi dalam hati tak. Sebab itulah Islam dia mesti bermula daripada dalam hati. Macam mana nak mula dalam hati? Macam mana nak yakin Al-Quran? Sebab tu Allah kata mula-mula surah Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Macam mana kita nak yakin dalam hati dan zahir? Iaitu dengan Al-Quran. Sebab tu lepas tu Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Kenapa kena sembah Tuhan? Kenapa kena sembah Allah? So Allah bagi kita sebab allazi khalaqakum, sebab dia yang mencipta kita. Betul kan? Tanya siapa saja, siapa mencipta manusia, semua orang akan mengata Allah. Tak ada siapa pun yang bukan Islam ke, yang munafik ke, tak ada seorang yang akan mengatakan dia mencipta diri sendiri. Tak ada. Ataupun mak bapak dia cipta dia. Tak ada. Semua akan mengaku yang mencipta kita ialah Allah. Dan Allah kata bukan setakat dia mencipta kita, tapi wallazi khalaqakum min qablikum. Dia juga mencipta orang sebelum kita. Mak bapak kita, atuk kita, nenek moyang kita, yang sebelum-sebelum kita sampai ke Nabi Adam, semua Allah cipta. Maka sebab tu kena sembah dia sahaja. Okey? Lepas tu Allah beritahu sebab apa kena sembah dia. Wallazi ja'ala lakumul arda firasha. Allah jadikan bumi sebagai tempat kita tinggal. Daripada Sabah kan, Sandakan, datang ke sini, duduk di Ipoh, itu bumi yang Allah cipta. Sebab tu kena sembah dia. Allah cipta kita, Allah cipta tempat tinggal supaya kita boleh tinggal, boleh bekerja, boleh makan. Semua dia cipta. Sebab tu kena sembah dia sahaja. Dan jangan berpura-pura. Jangan zahir kita tunjuk kita Islam, tapi dalam hati tak. Islam mesti zahir dan batin. Zahir dan batin boleh faham? Apa dia? Ben? Zahir dan batin.
Proben, ente cakap terus je lah. Ha? Ha? Anda cakap kena translate kan, ente cakap terus. Boleh faham ke? Siapa ni? Ain boleh faham? Boleh. Okey, lepas tu Allah beritahu apa? Wa in kuntum fi raibin. Ini cerita pasal orang bukan Islam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu-ragu tentang Al-Quran. Kan? Sebab tanda kita beriman, betul-betul Islam ialah kita belajar Al-Quran. Kita belajar satu-satu dan kita amalkan. Siapa yang tak belajar Al-Quran, siapa yang tak nak faham Al-Quran, sebenarnya dia ada keraguan. Dia tak yakin pada Al-Quran. Itu ada penyakit. Itu yang disebut macam orang munafik. Dia mengaku Islam tapi tak nak belajar Al-Quran. Jadi Allah kata apa? Kalau kamu ragu-ragu tentang Al-Quran yang kami turun pada hamba kami iaitu Muhammad, maka Allah cabar. Allah cabar. Kalau kamu ragu pada Al-Quran, okey, kamu buatlah satu kitab yang seperti Al-Quran. Cuba buat. Kalau tak boleh macam Al-Quran pun satu surah. Kalau tak boleh satu surah, macam satu ayat macam Al-Quran. Sama. Allah cabar. Siapa yang tak percaya pada Al-Quran. Tapi manusia tak akan mampu membuat seperti Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir sekali Allah kata apa? Fa illam taf'alu, kalau kamu tak mampu buat macam Al-Quran yang peraturannya lengkap, merangkumi semua kehidupan kita daripada pagi sampai malam. Semua peraturan kehidupan kita ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi, lengkap. Tak perlu kita ambil peraturan daripada luar Al-Quran. Jadi Allah kata kalau kamu ragu-ragu tak nak belajar Al-Quran, tak nak tadabbur Al-Quran, maka Allah kata fattaqun nar. Kalau kamu tak mampu buat macam Al-Quran, takutlah api neraka. Takutlah api neraka yang fattaqun nar allati waquduhan nar waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Kalau kamu tak boleh buat macam Al-Quran, kamu kena belajar Al-Quran, kena ikut Al-Quran. Sebab apa? Kalau tak belajar Al-Quran, kalau tak ikut Al-Quran, kamu akan dibakar dalam api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang yang tak beriman. Makna apa tu? Tanda kamu beriman, kamu belajar Al-Quran. Tanda kamu tak beriman, kamu tak belajar Al-Quran. Siapa belajar Al-Quran dan beramal dengan ajaran Al-Quran, dia akan selamat dunia dan selamat daripada api neraka. Siapa tak belajar Al-Quran, dia tak akan selamat. Dunia pun tak bahagia, di akhirat pun dia tak akan selamat daripada api neraka. Jadi kalau kita nak selamat, sama ada yang baru revert ke, ataupun yang dah lama Islam ke, lahir Islam, belum tentu selamat kalau dia tak belajar dan ikut ajaran Al-Quran. Jadi saya nasihatkan Ain dengan Maisyarah, benda yang paling asas kena belajar ialah Al-Quran. Dan insya-Allah kita ada Ustazah Intan. Dengan apa ni? Kak Yo. InsyaAllah mereka berdua ni bersedia untuk mengajar secara percuma. Mereka berdua bersedia untuk mengajar secara percuma insya-Allah. Ajar maksud Al-Quran, maksud ayat Al-Quran, ajar fardu ain, solat dan sebagainya insya-Allah. Jadi Ain dengan Masyarah bersedia untuk belajar. Ada masa untuk belajar. Dia kalau kita ada masa untuk cari rezeki, maka kita kena bagi masa untuk belajar agama. Kenapa? Sebab belajar agama rezekinya lagi besar. Saya ulang belajar agama rezekinya lagi besar. Sebab apa Allah kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang ikut perintah Allah, dia belajar Quran, dia ikut perintah Allah. Namanya orang bertakwa. Kalau dia jadi orang bertakwa, Allah kata Allah bagi jalan keluar daripada semua masalah. Ain ada masalah kan? Ada masalah tak? Maisarah ada masalah? Tak ada masalah? Saya ada masalah lah.
Oh, tak ada masalah? Ha? Tak ada anak? Tak, semua orang ada masalah. Ada anak ke ada, tak ada semua. Ha? Oh. Tak ada masalah, okey je. Ha? Kalau, kalau tak ada masalah, tak payahlah belajar. Itulah masalah. Masalah tak tahu, kan? Okey. Okey. Jadi, Masyarah dengan Ain kita akan bagi guru ni untuk mengajar secara percuma. Jadi nanti bincang dengan Kak Yo, dengan Ustazah Intan, bincang masa bila yang sesuai untuk belajar. Mereka ni insya-Allah boleh mengajar tadabbur Al-Quran. Benda yang paling asas bagi orang yang masuk Islam ialah dia kena faham Al-Quran. Nabi ajar kepada orang musyrikin Mekah Al-Quran je. Sampai mereka masuk Islam, Nabi ajar Al-Quran sampailah mereka, akhlak mereka sama dengan Al-Quran. Akhlak yang terbaik ialah bila orang tu faham Al-Quran dan dia beramal dengan Al-Quran. Maka Al-Quran tu diamalkan dalam kehidupan, itu yang terbaik. Dan insya-Allah kalau dia faham Al-Quran, dia ikut Al-Quran, dia akan selamat dunia akhirat. Dia akan bahagia. Tidak mungkin manusia bahagia kalau dia tak faham Al-Quran dan tak ikut perintah Allah. Okey. Boleh insya-Allah. Dan sambil-sambil tu, siapa ni Ain dengan Masyarah boleh buka ikut kelas tadabbur Al-Quran yang saya ajar secara online. Buka Facebook Ghulam Ad-Dakwah. Pernah buka? Tak pernah? Nanti Ustazah Intan akan tunjuk. Boleh belajar secara online dengan kelas tadabbur saya. Di samping dengan Ustazah Intan dengan Kak Yo. Masyarah dah boleh baca Quran apa semua? Siapa Ain boleh ada belajar Quran? Memang tak boleh baca. Suami boleh? Sikit-sikit. Nanti ajar suami sekali lah. Okey. Jadi insya-Allah kita harap guru-guru gunakan ilmu, dan sebenarnya ini bukan sunat ni. Bukan volunteer, bukan sukarela. Ini kewajipan. Kita tengok semalam orang asli kan. Mereka nak belajar, tapi tak ada siapa belajar. Tak ada siapa yang nak mengajar. Dan ramai lagi. Ramai, mungkin beratus ribu orang yang nak belajar, perlukan ilmu. Tapi tak ada siapa nak ajar. Sebab apa? Yang berilmu ni tak bertanggungjawab. Pelajar je sampai kematikan. Sedangkan yang ramai nak ilmu, dahagakan ilmu, menanti-nanti, menunggu-nunggu. Jadi itu satu amanah ilmu. Kita akan disoal. Kan? Macam Intan dah sekarang buat master kan. Ilmu lagi banyak. Kak Yo dah belajar banyak kan. Lagi itu amanah. Jangan takut pada manusia, tapi takutlah bila kita tak laksanakan amanah. Amanah sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang berilmu. InsyaAllah. Okey. Jadi saya serah balik kepada Ustazah Intan. Terima kasih pada Ustaz Abdul Muhyi atas nasihat dan juga perincian program kita diikut. Selepas ni kita akan bagi sedikit sumbangan lah dari pihak Jabatan Agama Islam sendiri kepada para mu'alaf ni, dan juga daripada Ghulam Dakwah juga. So nak minta Ustaz sampaikan di pentas lah kot. Boleh ke Ustaz? Kat sini je lah. Sini je. Masalah ada kat Tak, sana. itu sebab program orang lain. Tak apa Ustaz, program saya tu sekali sebab Tapi bukan program saya. hadiahnya daripada Jabatan Agama sendiri. So kami nak Ustaz tolong sampaikan sekali lah. Nanti orang tengok ni apa ni Ustaz Muhyi ada dalam majlis. Boleh sebab saya dah Jabatan Agama Islam saya dah Perak. minta kebenaran daripada Ustaz Azharuddin lah, dibenarkan. Okey, boleh tak benarkan saya untuk bagi kat sini je? Boleh. 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 Okey. Saya Sebab ambil. kita tak naklah di Boleh. takut nanti jadi isu kan. Boleh Ustaz, boleh. Okey.
So terima kasih saya ucapkan kepada tim Gula Dakwah, translator juga pada para mualaf, penerima mualaf negeri Perak, dan juga insya-Allah Ustazah Yong Kak Yong yang akan mengajar para mualaf kita di negeri Perak lah insya-Allah untuk program tadabbur. Insya-Allah kita akan mencari lagi para mualaf yang tercicir dan ingin belajar insya-Allah. Itu sahaja daripada pihak saya lah. So lepas ni kita akan serahkan sedikit sagu hati dan sumbangan kepada para mualaf. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ambil aja. Ni. Sarah satu. Oh ni apa? Telco. Telco. Oh, madu pun ada. Siapa ni? Boleh baca kan? Boleh baca bahasa Melayu. Ada buku poket ni. Buku poket ni dalam bahasa Melayu. Boleh baca bahasa Melayu? Boleh okey. Okey, ini buku poket yang dikeluarkan oleh NGO kami. Sifat solat Nabi, ada dalilnya, ada bacaannya dan ada gambarnya. Dia tak ada gambar dia ni. Ni. Siap dengan gambar cara solat. Boleh belajar daripada sini dan guru mengajar boleh pakai buku ni. Ini pasal matlamat hidup dalam bahasa Melayu. Kenapa Allah cipta kita? Untuk apa? Ini pasal kenapa anda wajib solat. Solat adalah satu benda yang wajib. Dan ini musibah. Bila kita ada musibah, sebenar bagi orang beriman, musibah adalah nikmat. Musibah sebenar adalah nikmat, bukan musibah. Bagi orang tak beriman, musibah-musibahlah. Tapi bagi orang beriman, musibah itu adalah nikmat. Allah bagi musibah pada kita supaya kita cari Tuhan, kita dekat dengan Allah. Ini pasal 72 doa dan zikir harian. Setiap hari kita boleh dapat pahala. Free je. Dengan hanya membaca doa. Lepas pakai baju, baca doa, dapat pahala. Masuk rumah, baca doa, dapat pahala. Keluar rumah, baca doa, dapat pahala. Masuk tandas, baca doa, dapat pahala. Keluar tandas, baca, ini 72. Dan ini buku tentang kepentingan tadabbur Al-Quran. Ramai orang baca Quran tapi tak faham. Jadi kita tekankan supaya baca Quran sampai faham dan kita beramal dengan ajaran Al-Quran insya-Allah. Okey, dan kita bagi sedikit sumbangan. Tapi ini ilmu, ini duit. Yang mana lebih penting? Yang ni tak nak Okey. Boleh siapa bagi? Ayah. Ataupun kita minta apa ni? Ketua unit dakwah Jabatan Agama Islam Perak boleh tolong. Dia sekali sama. Okey. Okey. Boleh siapa ni? Apa dia? Intan. Okey. Ustaz nama apa? Ustaz Din. Oh, Ustaz Din. Tunggu tanya. Sekejap. Tunggu tak. Seorang orang Sabah tapi duduk kat sini lah. Seorang lagi tak tanya pula. Maisarah orang mana? Asal mana Maisarah? Sini. Ipoh. Ipoh.
Nanti kontak lah bila kita belajar. InsyaAllah. Okey boleh? Okey. Kita bagi kita satu. Siapa, Mai? Ustaz? Okey. Sama-sama. Start boleh. Ini. Okey. Ini daripada Ipoh. Okey. Terima kasih. Okey. Okey ni pegang. Okey. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey. Ustaz atas sini ya? Saya sini. Okey. Sini. Gambar sama boleh? Boleh. Kita gambar sekali. Okey. Saya jumpa Ustaz dalam TikTok. Ya, okey. Mai, sekali. Ya. Start habis. Sekali masuk. Okey, boleh tak kalau sengit? Okey. Leg saya tak apa besar. Orang yang besar lah. Adik-adik di depan. Duduk. Okey. Cuba kalau nak bawa depan sikit boleh tak? Boleh. Gitu. Okey, 1, 2, 3. Kejap. Masuk TikTok. Tag Ustaz Muin. Okey. Oh, ya, Ustaz. Okey. Kita sekali kejar unit dakwah. Ya. Saya dia sama tu selfie awak tak ada gambar. Okey. 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 Okey, insya-Allah. Jumpa lagi. Okey. Insya-Allah. Jumpa lagi. Insya-Allah. Tapi target dapat ke misi India pula. Okey, insya-Allah. India Muslim di Ipoh. Oh, di Ipoh. Dekat Padang Ipoh. Oh. Ada apa? Padang Ipoh tu sebelum tu ada misi India Muslim. Kita nak buat sana. Boleh insya-Allah. Nanti boleh Kita NGO kami ada unit khas, unit dakwah mualaf. Broadband ketua dia. InsyaAllah ni Ini kira staff kita sepenuh masa ni. Bila kita bergerak ke mana satu tim. HQ di Kuala Lumpur. Syahlam. Saya baru balik daripada Kuala Lumpur. Ya. Semalam ada meeting GDM. G? Gabungan Dakwah Malaysia. Oh. Dekat Hidayah Mawi punya tempat tu. Boleh sampai. Oh, nanti sama dengan Jabatan Agama Islam, unit dakwah. Tapi pada masa yang saya Hidayah Center juga. Oh, bawa ikram ah. Dengan ikram lah. Oh. Tapi dia autonomi sendiri. Hidayah Betul. Center. Saya duduk sana. Oh, JD sama dengan Ustazah Intan. Ya betul. Saya JD dan sambilan dari Hidayah Center juga. Oh, kami pun JD juga. Masya Allah tengok. Ini masa pula kita berangkat. Di Gulam punya tim. Gulam ad-dakwah. Masya Allah. Tabarakallah. Tadi tu. Boleh ke saya mengimbang? Boleh? Duduk ke? Ha? Nak duduk ke? Tak apa, boleh je duduk. Macam ni tuan. Apa nama? Macam saya ada juga satu ni OKU tau. Kesian tau dia orang. Macam kita orang bulan lepas buat program dengan OKU Pekat Besu. Awal bulan
Pen. Boleh ni tengah live boleh tunjuk sikit masjid ni. Oh, okey. Dekat sikit lah. Waktu tu. Tu ah. Okey, sini ya, di sini ya. Sambil jalan. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat datang kepada penonton semua kepada Masjid Cina di Ipoh ataupun Masjid Muhammadiyah di Ipoh yang sangat famous lah. Kira masjid ni adalah masjid pelancong. Orang suka datang sini untuk menghayati dia punya design. Nampak memang sebiji macam design khas daripada Chinese lah kan. Jadi sini macam masjid biasa juga, ada saf, ada mimbar kan. Ada meja kuliah. Sama, cuma dia punya design dia ubah kan jadi masjid seperti orang Chinese lah. So hari ini pun ada banyak program kan dianjurkan oleh pejabat agama daerah Perak dan Gulang Dakwah Selangor pun ada di sini untuk menyantuni mualaf. Alhamdulillah ada 2 mualaf yang mereka ingin mencari ilmu. Ilmu daripada siapa? Ilmu daripada Quran sendiri. Itu yang paling penting. Quran tu bukan hanya kita nak baca macam tu saja. Kita kena baca, memahami dan mengamalkan, insya-Allah. Okey, sekarang mereka mungkin tengah belajar. Tengah mengajar mualaf untuk mendirikan solat. Alhamdulillah, mereka dua-dua ni adalah Chinese reverted Muslim lah ataupun mualaf. Okey. Alhamdulillah. Tempatnya begitu strategi di tengah-tengah kawasan bandar kan. Bandar dan kawasan sini dipenuhi dengan karya non-Muslim. Tadi saya sempat untuk terserempak dengan beberapa makcik daripada Johor. Daripada Johor sebab dia jalan lalu dan nampak ada tulisan Cina di luar masjid ni. Dia pun terkejut. Kenapa masjid tapi ada tulisan Cina? Jadi kita dapatlah ambil peluang untuk membawa mereka masuk dan selama ini saya rasa Chinese buat tour sebab saya pun adalah seorang Cina kan. Dulu saya pun tak faham. Saya ingatkan masjid hanya untuk orang Muslim ataupun orang Melayu lah khususnya. Tapi sebenarnya tidak kan. Itu adalah salah tanggapan kerana Islam adalah untuk semua bangsa dan semua orang lah. Yang untuk seluruh pelosok dunia semua orang pun boleh memeluk Islam. Jadi bila mereka nampak ini adalah satu peluang untuk berdakwah kepada mereka. Kalau ada soalan mereka tanya, itulah orang kata dia sudah ada demand nak tahu, kita boleh salurkan itu demand. InsyaAllah. Okey, baik. Sini adalah tadi yang tadi kita tengok sebentar tadi adalah ruang solat yang utama, khususnya untuk lelaki. Untuk muslimah kena naik ke atas. Naik ke atas adalah tempat muslimah. Kalau nak ikut naik kah? Okey. Tapi sebelum kita naik kita tunjukkan dulu ini tempat wuduk. Okey. Tempat ini adalah tempat wuduk. Dan tempat ini adalah architecture Chinese betul. Jadi ini adalah menara bila orang berkemudian azan. So mereka akan dengar lah suruhan azan tu maksudnya sudah masuk waktu untuk solat. Dia ada dua pintu utama untuk masuk. Satu pintu ni, okey. Pintu pun dia style tu macam dekat itu Maharaja dekat China punya. Nampak? Sama kan? Dia style dia. Ini untuk orang ketuk pintu lah. So tengok kawasan ni memang strategik. Sangat-sangat strategik sebab ramai betul. Kawasan Cina kira karya semua boleh katakan non-Muslim lah. Jadi ini adalah peluang dakwah. Nampak yang bini pun nampak macam Kita tengok macam ni kita ingat tokong kan. Tapi betul. Nampak macam tokong betul. Tapi bukanlah. Ini adalah masjid. Okey, nampak dia tulis Masjid Muhammadiyah. Kalau kita Google, kita boleh nampak. Kita Google Masjid Cina Ipoh, dia akan keluar sini lah lokasinya. Dan nama sebenar adalah Masjid Muhammadiyah. Ada tulisan Cina. Sebab tu tadi makcik lalu dia terkejut. Dia baca Masjid Muhammadiyah, tapi kenapa ada tulisan Cina? Itulah yang membuka peluang dakwah kepada mereka yang ingin kenal Islam.
Satu lagi pintu dekat sana. Sana adalah Dewan. Dewan untuk mereka buat program, untuk penyampaian majlis ilmu dan sebagainya. Oh, saya. Oh. Ada yang jumpa saya. Oh. Ah, Oh, okey. Sama nanti kita sambung. okey. Nanti kita sambung selepas ini. Kita sambung dengan sambung Indra. Okey. Tengah live. Okey, live. Right. Okey, okey. Masih live lagi. Kalau saya nak buat tour tadi, Ben nak buat tour. Rasa Tour. santai je nak bercakap. Buat review masih. Oh. Boleh. Kita masih lagi ada 100 lebih lagi. Ya. Dia rasakan nak cakap apa. Review masjid. Boleh. Tak interview lagi Bro Ben. Belum. Oh, boleh sekali ya. Anak nak perkenalkan dia. Live dia lagi tidak. Okey, okey. Oh. Oh, Masya Allah. Yep. Alhamdulillah. Memang asal Ipoh. Saya pun Kerja apa? kerja pertanian. Oh, Masya Allah. Baru ikut kelas kadar bola. Saya tengok online je lah. Saya tengok online. Semalam tengok tu, dia kata ada ziarah di Ipoh. Lepas tu, kan saya nak ikut program di belakang. Tengok tersempak kat sini. Oh, ada ustaz sini kata. Allah Akbar. InsyaAllah. Nanti apa-apa kontak Ustaz Afil lah, dia pengurus cawang kita. Okey. Sekarang kita berada di Masjid Muhammadiyah, Masjid Cina di Ipoh, Perak. Dan kita datang sini kebetulan ada program kita dengan dua mu'alaf yang seorang dah 12 tahun masuk Islam tapi masuk dalam kategori asnaf, suaminya OKU, tak bekerja. Jadi dia perlukan ilmu, perlu belajar. Tapi selama 12 tahun tidak ada ataupun dia tak jumpa peluang ataupun orang untuk mengajar dia. Dan alhamdulillah dia jumpa pelajar tadabbur. Pelajar tadabbur bawa kita ke sini, jumpa dia, dan insya-Allah kita dah ada guru di kalangan pelajar tadabbur untuk mengajar dua asnaf ni. Dua asnaf yang riba. Seorang lagi Maisarah yang baru 2 tahun masuk Islam dan berasal daripada Ipoh. Jadi insya-Allah kerja dakwah kita akan bermula di Ipoh mulai daripada sekarang. Sebelum ni kita tak ada kerja dakwah kita ataupun cawangan kita tak ada di Ipoh. Kita hanya ada di Manjung, di Teluk Intan. Jadi ini adalah permulaan kita dalam kerja dakwah kita di Ipoh, insya-Allah. Inilah suasana Masjid Cina di Ipoh yang sangat-sangat selesa, menyejukkan hati, menenangkan jiwa, bersih, lapang. Macam kita berada dalam surga lah. Taman surga. Dan di sini kita jumpa ramai mu'alaf, sama ada yang dah lama riba ataupun yang baru ataupun yang sedang memerhati Islam. Dan kebetulan masa kita sampai ni, Jabatan Agama Islam Perak di bawah unit dakwah ada program bersama mu'alaf di masjid ini, dan agak ramailah kehadirannya, sama ada yang dah riba ataupun yang belum riba. Dan dua daripada mereka tu cari kita untuk belajar agama, insya-Allah kita akan buat kelas khas untuk mereka, insya-Allah. Dan kita juga dapat berkenalan dengan Ketua Unit Dakwah Jabatan Agama Islam Perak, Ustaz Din, dan juga beberapa orang stafnya. Alhamdulillah, semoga perkenalan ini
menjadi permulaan untuk kita buat kerjasama dengan unit dakwah di bawah Jabatan Agama Islam Perak. Mana yang kita boleh bantu, yang kita kongsi, kita akan kongsi dan kita akan bantu insya-Allah. Semoga dakwah kita makin berkembang dan semakin diterima oleh masyarakat. Wallahu a'lam. Oh, nak tunjuk band. Kita juga dah masih. Kita juga baru tubuh di bawah Pertubuhan Ulama Dakwah, kita baru tubuh unit dakwah mu'alaf UDM untuk cover mu'alaf sama ada yang dah revert happy terbiar. Mereka tak ada belajar, tak ada peluang nak belajar. Kita tubuh unit ini untuk cover mereka supaya unit ini menyediakan cari mereka dan sediakan guru untuk mengajar mereka. Yang kedua, unit ini juga untuk mensyahadakan mereka yang belum Islam. Dan ketuanya kita lantik Broban yang dah ribak lebih kurang 5 tahun daripada Penang. Jadi ketua unit dakwah mu'alaf ada di Penang. InsyaAllah dia akan gerakkan unit ini daripada Penang, bermula daripada Penang dan insyaAllah akan melebar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia? Okey. Ni suasana ni. Inilah suasana, ini macam dewan dia lah. Dewan yang terbuka di Masjid Muhammadiyah. Okey. Sekarang kita akan bergerak ke Manjung insya-Allah. Sediakan makan. Okey, insya-Allah. Apa? Ambil. Okey. Rezeki. Oh, ada buah sekali. Ada, dia makan kerja-kerja dia. Jumpa mana? Okey, jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki insyaAllah. Okey. Ambil daripada luar. Alah. Tak ambil nasi? Ha? Tak ambil lah. Tak boleh lah. Tak, meraihkan. Dia sudah ambil kan. Dia kata tak apalah. Saya jumpa kat sana. Jangan nak ambil gambar kan? Nak ambil gambar? Tak nak ambil gambar ke? Okey.